Bagi pesakit darah tinggi, banyak aspek yang perlu kita kontrol untuk stabilkan darah. Contohnya, kena makan ubat, kena jaga makanan supaya jadi sihat, turunkan berat badan dan juga exercise kena regular. Jadi pada video kali ini, saya akan kongsikan satu aspek dalam kawalan darah tinggi, iaitu diet. Diet apa yang sesuai bagi pesakit darah tinggi? Anda bersama saya, Dr. Ikram. Tanpa buang masa, jom kita saksikan. Bila kita berbicara mengenai diet bagi pesakit darah tinggi, ada satu term iaitu DASH, Dietary Approach to Stop Hypertension, iaitu DASH. Secara basicnya, DASH diet ini ia target kepada pesakit darah tinggi dan ia menekankan satunya, kena makan banyak sayur, buah-buahan dan makanan kurang lemak. Yang kedua, kena makan makanan yang banyak berasaskan bijirin, ikan dan kekacang. Yang ketiga, kena kurangkan makanan berlemak dan juga tinggi kolesterol. Dan seterusnya, kena kurangkan makanan bergaram iaitu tinggi sodium dan juga kena kurangkan makanan manis. Itu adalah antara tunjang utama bagi DASH diet ini. Jadi untuk diet ini, saya akan bahagikan kepada dua jenis iaitu apa yang perlu dimakan dan juga apa yang perlu dielakkan. Jadi bagi kategori pertama iaitu apa yang perlu dimakan ialah yang pertamanya kita kena makan sayur-sayuran, buah-buahan dan juga makanan yang kurang lemak. Bukan setakat 1 hingga 2 piring sahaja, tapi ia suggest dalam guideline ini dia suggest kita perlu makan benda ini 4 hingga 5 hidangan sehari. Kita nak elakkan perut kita ni lapar. Kalau lapar ini faham-faham sajalah. Kita cenderung untuk ambil makanan yang tak elok untuk kita mengunyah. Jadi dalam DASH diet ini, dia akan cuba replace snacking kita yang tak berapa sihat tadi kepada makanan yang lebih sihat. Contohnya saya ambil snack yang biasa kita amalkan lah. Contohnya keropok, mi segera ke ataupun gula-gula. Jadi kita nak replace snacking yang tidak sihat ini kepada snack yang lebih sihat. Contohnya sayur-sayuran dan juga buah-buahan. Jadi itu yang pertama iaitu lebihkan sayur-sayuran dan buah-buahan. Yang kedua, pastikan makanan yang kita ambil itu berserat tinggi. Yang ini termasuklah juga buah-buahan dan juga sayur-sayuran. Dan pastikan lebihkan bijirin ataupun whole grain. Yang ini saya cadangkan atau anda boleh buat ialah cuba tukar sarapan pagi kita. Contoh kalau yang suka makan nasi lemak ke ataupun roti canai, cuba elakkan makanan ini dan cuba gantikan benda yang lebih baik. Contohnya oat dengan bijirin. Tambah sedikit ke kacang ke untuk menjadikan lebih sedap. Nak lagi sedap, cuba try overnight oat. InsyaAllah ia membantu dalam diet anda. Dan instead of makan roti putih yang biasa itu, cuba makan roti yang whole grain ataupun yang bijirin penuh. Memang kesan kalau buat benda ini tak nampak terus, tapi untuk jangka masa yang panjang, insyaAllah ia akan membantu. Yang ketiga pula, cuba amalkan makan makanan yang tinggi potasium dan juga magnesium. Yang ini lebih kurang sama dengan poin yang pertama tadi. Bila kita tingkatkan pengambilan buah-buahan dan juga pengambilan sayur-sayuran, kebanyakannya benda ini tinggi dengan kadar potasium dan juga kadar magnesium. Dan ini secara tak langsung akan kontrol kita punya darah tinggi. Di sini saya sertakan gambar-gambar buah-buahan yang kaya dengan potasium dan juga magnesium. Anda boleh lihat nanti. Kategori kedua pula ialah makanan apa yang anda perlu elakkan. Yang pertamanya iaitu makanan yang tinggi kalori, makanan yang tinggi lemak dan juga makanan yang tinggi kolesterol. Yang ini saya tak nak huraikan lebih lanjut. Mungkin anda boleh lihat video saya sebelum ini dan saya sertakan link itu di description di bawah. Tapi untuk video kali ini, iaitu makanan apa yang perlu dielakkan untuk kontrol darah tinggi, saya akan highlight satu saja iaitu makanan yang kurang garam, iaitu kurang sodium. Bila kita makan makanan yang kurang garam ini, insya-Allah ia akan kontrol sedikit sebanyak darah tinggi kita. Bagi pesakit darah tinggi, memang garam sangat-sangat perlu dikurangkan. Garam ini kalau diikutkan 1 sudu teh sahaja sehari. Tapi kena ingat, dalam masakan kita ini, jangan lihat garam sahaja. Banyak lagi benda lain. Kita kena ingat yang contohnya, perasa makanan iaitu MSG itu pun tinggi garam. Selain itu, perencah yang kita guna, cube yang kita guna, memang kebanyakannya tinggi garam. Makanan proses pun kalau nak ikutkan, memang tinggi garam. Di samping itu, contohnya belacan ke, jeruk ke ataupun ikan dan telur masing, makanan ini semua adalah tinggi garam. Jadi bagaimanakah kita sebagai individu yang biasa ini nak atasi pengambilan makanan yang bergaram ini? Yang pertamanya, saya boleh cadangkan
kena banyakkan dalam penyediaan makanan kita itu makanan yang fresh dan segar. Elak guna makanan yang telah diproses. Dan salah satu kita nak gantikan perencah ataupun perasa tadi, kita boleh guna rempah ratus ataupun bawang ke benda-benda ini, iaitu rempah ratus semula jadi ini akan memastikan yang makanan kita itu kurang garam. Kalau nak guna cili, pastikan guna pak cili yang telah dikisar sendiri. Cuba sedaya upaya untuk gunakan bahan yang sihat dan juga natural. Dan kalau kita tak sempat masak dan terpaksa beli makanan itu kat luar, itu adalah pilihan kita sendiri. Satunya untuk memilih kedai yang memasak makanan yang agak sihat. Cubalah sedaya upaya untuk memilih makanan yang sihat dan makanan yang kurang garam. Sekian sajalah video kali ini berkenaan makanan apa yang sesuai untuk dimakan bagi pesakit yang mempunyai darah tinggi. Sekiranya anda rasa video ini bermanfaat dan berguna untuk anda boleh tekan like dan subscribe kepada channel ini. Sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum.